Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda semua. Kita tunggu dulu yang lain untuk join sesi kita pada hari ini. And then saya akan buka sesi kita pada hari ini. Sementara itu kita bagi ruang kepada yang lain-lain untuk join terlebih dahulu. Saya boleh ambil soalan yang awal kalau ada. Seperti biasalah. Mana yang join awal, kita boleh utamakan soalan mereka. Okey, baik. Kita mulakan sesi kita pada hari ini. So, selamat datang kepada anda semua. Okay, yang join kita, selamat Hari Malaysia. Okay, sebelum kita mulakan, okay, seperti biasa sementara kita tunggu mencapai jumlah viewer untuk sesi. Okay, kita tengok dulu soalan-soalan yang ada di ruangan komen. Okey, soalan yang pertama. Okey, kejap. Beberapa saat ya. Okey, saya tunggu sebentar sementara saya buka whiteboard ni. Alright. Okey. Alright. Uh, so soalan yang pertama yang kita dapat daripada yang datang awal tadi, okey, iaitu Assalamualaikum Tuan Anas, kalau terbeli saham pada harga puncak dan jatuh, selain cut loss, adakah patut kita tukar strategi dari short term kepada mid term? Okey, jawapan dia ialah kalau terbeli dekat puncak. Yang pertama, macam mana boleh terbeli? Itu soalan yang paling penting. Sebab kalau diberi saranan pun, diberi cadangan pun, tapi lepas ni beli lagi dekat puncak, jadi kat situ ada isu. Okey, let's say sebab dia punya cara dia mudah je dalam saham ni. Kalau kita dah tak terikut strategi, kita start balik. Maknanya kita jual and then kita mulakan semula. Uh, Teknik yang betul. Maknanya tak kisahlah. Dia tengah naik ke, dia tengah turun ke, clearkan balik, buat semula. Itu cadangan yang paling baik. Okay. Okey, kalau lah persoalan dia lah mungkinlah dia pun pening-pening sikit. Sesiapa lah sebab ni benda yang berlaku kepada ramai orang. Okay. Dia pun tak tahu apa cara dia pakai ke apa semua. Okay. Dia punya rule of thumb untuk nak tukar ialah very simple. Yang pertama, jangan, kalau daripada short term, okay, kalau daripada short term, kita masuk niat je sekejap kan, tapi kita nak tukar ke mid term. Ini kita nak jadikan hold. Okay. Kita nak hold lah, mungkin sebab ada chances ataupun ada peluang yang baik. Okay. Kalau kita nak tukar, jangan tukar kalau rugi. Hanya tukar kalau untung. Okay. Kalau rugi, kalau tengah rugi, jangan tukar. Okay. Saya tak pasti kenapa banyak pula dia makan ni hari ni RAM. Alamak. Okey. Banyak pula RAM dia pakai hari ni Selalu okey je. Tu dia bila ada announcement baru Apple macam nilah Okey, kalau tengah rugi kita tak tukar. Maknanya jangan sesekali kita tukar kalau tengah rugi. Okey. Kalau tengah untung boleh tukar. Dia pelik sikit dia pelik sikit macam ni. Tapi inilah benda yang boleh dilakukan dan inilah yang sepatutnya dilakukan. Kalau untung baru kita convert So, baru kita convert.
Okay, ni saya untuk sekadar nota saya letaklah Aizaham live 16. Okay, soalan seterusnya. Aizaham bila nak ada dark mode okay, possible. Okay, terima kasih atas cadangan. Apa-apa cadangan yang tuan-tuan dan puan ada pada hari ini, bolehlah diletakkan di future request yang kita selepas ni saya akan letaklah link tu di ruangan utama. Oh, kena login. Okay. Di ruangan utama saya akan letakkan. Okay. Buat masa ni, okay, kena ni lah, future request. Okay, saya akan salingkan semula dan hantar di ruang komen. Okay. Dan apa yang kita akan buat ialah kalau kita ada team yang akan tengok cadangan-cadangan ni dan yang mana yang paling kena dengan masa, sesuai, kena dengan vision kita, kita buat itu dululah. Dark mode is kind of important juga kalau tanya saya. Jadi boleh letakkan. Dan cadangan siapa yang telah diguna pakai bagus apa semua, mungkin kita award something lah kalau benda tu ialah something yang sangat-sangat bermanfaat kepada ramai orang. Okey. Penjelasan tentang follow the trend, boleh join sesi technical analysis level 1, harganya RM69 sahaja. Join sesi technical level 1, boleh faham secara mendalam. Secara basicnya follow trend ialah bila saham tu dalam keadaan yang menaik, kita join sekali. Tapi bukan maknanya kita kejar atas. Itu dia simple je. Kita join benda yang menaik sebab selalu bila dia naik lama. Kita naik lama. Okay, contoh kalau saya tunjuk yang kita ambil yang hari ni lah, yang tengah yang ada potensi naik tu esok ni. Okey. Maksud dia beli bila harga dia tengah naik, tapi bukannya waktu kat pucuk. Jadi macam mana nak detect tu? Beli benda yang menaik waktu dia turun. Benda yang menaik waktu dia turun. Bukannya beli benda yang turun waktu dia naik tu salah. Dan bukannya beli benda yang naik waktu dia tengah terlalu tinggi. Itu. Nak tahu terlalu tinggi senang je. Kalau katakan harga dia tengah hijau kuat, itu terlalu tinggi lah tu. Kan? Kalau dia tengah merah sikit, itu maknanya tengah rendah. Panjang lah. Kalau nak perbincangan lanjut, kita ada 4 jam perbincangan dalam technical analysis level 1. Okey, dalam keadaan market sekarang, kita almost capai 200 orang. Kita capai 200 orang, kita start terus sesi kita pada hari ini. Okey, dalam keadaan market sekarang, adakah lebih sesuai main short term? Okey, alright. Dalam apa-apa keadaan market, semua term kita boleh pakai. Sebab kadang-kadang orang kata, kalau keadaan market sekarang ni, kita buat short term. Okey, betul. Tak ada masalah dan memang sangat disarankan sebagai seorang remiser ataupun ni memang seronoklah dengan benda tu. Okey, tapi sebenarnya tak ada salah pun kepada mid-term ke sebab apa? Mid-term ni bukan maknanya tak boleh jual esok. Kalau saya masuk niat long term ataupun mid-term, tapi memang harga kebetulan tak jadi esok. Kan? Jadi kita clearkanlah apa yang tak sepatutnya tu. Okey, jadi kita boleh, tak ada masalah. Tapi iyalah maknanya dalam keadaan yang market agak merah ni, kalau kita buat mid-term kadang-kadang rasa slow sikit lah. Kan? Jadi kalau short term ni, kalau kita dapat naik je terus jual, and then kita cari peluang lagi esok. Sebab esok mungkin, sebab dia punya keadaan saham tu, dia punya naik turun tu tidak bersifat straight lama ke atas. Dia sifat kejap naik, kejap turun. Jadi boleh lah macam tu. Tapi maknanya tak ada masalah sebab at the end dia bergantung kepada strategi masing-masing. Takkan kita nak paksa orang mid term guna short term kan dan sebagainya. Okey. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Hadir. Okey. Okey. Kalau beli saham BTST, iaitu satu teknik kalau dekat iSaham, teknik ni BTST, ataupun kalau kita list on screen, ni soalan dia lah. Okay. Kalau guna teknik BTST, screener, okay. BTST ni beli hari ni jual esok. Macam contohnya kalau beli semalam Selasa, jual esok lah. Ini cuti Hari ni hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia kepada negara Malaysia dan kepada anda semualah yang berada di Malaysia, okay. Ataupun orang Malaysia yang berada di luar. Ataupun orang luar yang menyambut Hari Malaysia. Okey, kita jaga kita. Okey, so kalau guna teknik ni, so persoalan dia ialah dalam screener, dalam portfolio, mungkin keluar ada macam contohnya lah kalau dia buat dekat portfolio setup ni, mungkin dia kata dekat sini kadang-kadang macam contradict ataupun dia suruh
take profit. Macam contohnya kalau kita guna AKTP. Ni advance sikit. Kalau siapa yang baru tak apa, boleh abaikan dulu. Okay, start slow, slowly. So kalau AKTP, dia kan, sorry, AK Remark kan. Ni contoh. Ni saya buat contoh. Lepas ni mesti ada banyak soalan. Okey. Dia kata kat sini dia kata enter ataupun TP kadang-kadang ataupun betul lah tadi AKTP maknanya dia sampai nombor tu. Okey. Maknanya let's say lah dia sampai target price ni. Okey. Anyway yang ni bukan portfolio saya biasalah ini setiap kali sesi ke apa kadang-kadang coaching kadang-kadang sebagainya memang saya akan tunjuk kat sini lah tekan-tekan kat sini. Takut ada orang kata ni watchlist ke apa. Ramai yang macam tu Dia nampak saya apa disalin satu-satu Okey. Contohnya kalau strategi short term, yang ni soalan last lah untuk soalan open Selepas ni kita akan soalan yang berstruktur. Jadi yang insyaAllah dia kata ini dah advance sangat ke apa. Okay. Alright. Let's say dia pakai strategi yang very short term seperti BTST. Beli hari ni, jual esok. Okay. Jadi patut tak dia follow? Okay. First kali dalam saham, strategi banyak sangat. Okay. Kita betul-betul kena fokus on strategi yang kita pakai. And kita betul-betul kena memahami, menyelusuri ataupun menerobos strategi atau mengamati strategi yang kita betul-betul nak ikut. Jadi sebab tu dalam saham dia ada banyak screener Dan dalam screener ni dia tidak intend untuk digabungkan. Okay, macam even sama juga dengan kolom-kolom ni. Ada setengah yang boleh guna, setengah tak boleh guna. Yang ni yang tricky. Kalau katakan nak mix and match, nak tanya secara mendalam penghadaman, gabungan apa semua, kita ada buat tutorial iSaham. Tutorial iSaham pada minggu hadapan. Okey. Jadi setiap strategi ni dia ada satu spesifik yang kita boleh follow, kita boleh tweak ikut cara kita, tapi bukan kita, dia bukannya kita mengeneralkan semua yang berlaku. Contohnya, saya memang nak pakai ni, dan saya orang cakap lah, okey contoh saya nak pakai strategi BTST. Sama ada saya klik kat sini atau saya boleh search lah. Okey, saya boleh search kat sini. Okey, contohnya kalau saya nak pakai strategi, okey saya search lah Okey, BTST. Okey, saya nak pakai strategi ni, and then saya dengar ada member cakap, member kata ataupun adalah dia belajar dengan seorang cikgu. Cikgu dia kata, cari counter yang sekian-sekian, moving average ke, ataupun carilah counter yang ada dari segi hutangnya kurang. Kita pun cakap, yang ni nak kena tengok tak hutang. Kita mula nak tambah. Ataupun kita kata, yang ni nak kena tak kita tengok kepada target price pula. Ada cikgu ajar gun. Perlu tak kita tengok target price gun? Lepas tu lah kata, datang satu elemen baru ataupun kolom baru. Ajar, okey, AKTP maknanya yang menggunakan kaedah mid-term punya style ataupun short term yang beberapa hari. Jadi kita kata ni dengan ni boleh tak? Okey. Sebab tu kita fokus satu strategi, kita fokus pada pemahaman satu-satu term. Okey. Term-term ni banyak dah. Dah blog pun ada kan. Kita pun dah start buat series dekat sana, dekat sini, dekat Telegram kita ada buat channel kita. Okey. Dekat Twitter kita pun kita start post term, satu-satu term iSaham ni semua kita post dekat area social media kita lah. Okay. Tapi kalau kita nak hadam satu-satu dengan soalan direct, maknanya kita boleh discuss, itu kita ada sesi tutorial iSaham next week. Okay, tutorial iSaham. Lepas ni saya explain lah sebab tadi bincang teknikal satu tutorial, lepas ni saya tunjuk sikit lah sesi iSaham sikit, pendek dia. Okay. Jadi point dia ialah kita guna yang original, and then kalau kita nak tweak, terpulang kepada kita. Maknanya kita boleh tweak mengikut keadaan semasa. Okey, kita mulakan sesi kita pada hari ini. Jadi kalau untuk jawab secara pendeknya, kalau TP dengan ni tak ada kaitan langsung lah. BTST dengan AKTP tu tak ada kaitan langsung. Jadi tak perlu risau. Sama juga orang tanya, BTST ni kena tengok tak? Fundamental dia tak ada kaitan langsung, tak penting. Okay. Tapi kalau nak gabungkan, terpulang kepada masing-masing. Kalau mana test lah dulu sendiri. Untuk saya tak penting lah perkara tu. Tapi ialah kalau kita nak buat selection ada banyak, kita pilihlah yang fundamental bagus. Sebab apa? Sebab ada banyak sangat pilihan. Kan? Alright. So, kita mulakan sesi kita pada hari ini, iaitu sesi iSaham live Q&A. Okay, dan dalam sesi ni, okay, kalau sesiapa yang ada sebarang soalan, boleh ajukan di ruangan, di grup ni memang ada tempat letak soalan. Okay, untuk akan datang. Okay, so basically sesi iSaham live Q&A ialah sesi yang mana kita akan jawab persoalan-persoalan
yang ditanya di dalam ruangan yang kita sediakan. Yang paling banyak dapat vote oleh peserta-peserta ataupun oleh semualah yang nak join pada sesi kita. Okay. Dan dalam sesi ini matlamat saya ialah kita try untuk let it macam short. Okay. 5 soalan, 5 jawapan, okey itu saja. Cuma kalau siapa yang join awal, selalu macam kita nak bagilah, kadang-kadang orang tak sedar benda ni ada lah apa semua. Jadi kita bagi ruang. Saya tadi semua saya jawab soal-soal di ruang komen. Anggaplah macam kita ada 10 minit ruang komen and then another 30 ke 40 minit sesi open. Okey, sedikit sebanyak peraturan untuk grup ni. Okay, first kali tidak dibenarkan iklan. Ada last time, waktu live pun dia buat iklan. Saya boleh kata macam ni, kalau ada yang iklan pada waktu live, kita akan kena stopkan dulu. Sesi kita ni contoh. Stop. Okay, tak. So basically kita stopkan dulu sekejap untuk kita kena remove iklan. Kadang-kadang saya beritahu tim saya untuk remove iklan. Okay, kemudian baru kita teruskan. Jadi dia akan ganggu flow. Okay, jadi kalau sesiapa yang ada iklan tu boleh disiap-siap lah. Okay, sila kalau ada iklan, kita akan terus remove dan block. Maknanya lepas ni jangan minta pula join balik grup. Okay, seterusnya ialah untuk maintain dalam grup ni, saya minta sekurang-kurangnya ada 5 like. Bukan di Facebook group ni, tetapi di Facebook Aizham yang sebenar. Okay. Ada yang kata, oh tak ada, saya okey je, tak ada like pun okey je. Kan? Okey. Dia sekarang ni memang okey, tapi kalau kadang-kadang ada setengah tu dia terlanggar mana-mana peraturan ke, sikit-sikit ke dia apa semua, kita check dulu dia ni serius ke tak. Kalau dia tak serius, apa kita buat? Kita remove dan kita terus block. So sesiapa yang kena block, jangan request untuk masuk semula sebab memang dah tak boleh. Okey, sama juga dengan yang terakhir. Okey, kalau iklan referral code buka akaun CTS tu untuk saya tak kisahlah sebab yang tu Aisaham. Point dia ialah Aisaham punya tak apalah. Tak ada masalah. Okay, cuma tidak benarkan iklan-iklan luar. Kita nak bagi supaya benda ni kita motivated untuk both side. Kita both dari Aisaham dan juga daripada semua. Supaya benda ni kita boleh continue. Terus buat. Okay. So kita minta yang tu dan seterusnya tiada unsur-unsur negatif ataupun perbalahan di ruangan komen. Tak ada yang bash each other. Dan juga kita ada satu rule, tidak dibenarkan untuk klik butang angry kerana dia memang akan ganggu flow. Okay, dari segi peserta pun pelik lah siapa ni. Macam umpama kita buat kelas, imagine kita buat kelas, tiba-tiba ada orang bangun marah-marah lah. Mungkin dia marah online, mungkin dia marah dalam telefon ke apa semua, tapi dia akan ganggu online, sama ada sengaja atau tak sengaja. Okay, kalau yang tertekan, okay, kena tukar. Okay, siapa yang tak tukar kita akan remove dan block. Ni bukan remove saja, block. Block ni tak jumpa dah grup ni. Kalau kontak ada lah, cuba kontak Azan support, kita cakap tak apalah, benda ni pun free je kan. Boleh lah join sesi-sesi yang berbayar ke apa semualah. Okay. So kalau siapa tertekan pun kena tukar. Kalau siapa kalau tertekan nak dapat lifeline, make sure nombor 2 ni ada lah. Dia sekurang-kurangnya 5 like Facebook, kita bagi warning dulu. Kalau dia like pun tak ada, kita dah tahu lah dia ni memang mungkin dia nak cari pasal ke apa, kita remove terus lah. Okay. Alright, itu sedikit sebanyak. Okay, sekali lagi selamat Satu Malaysia kepada anda semua. Alright, sesi kita ni sesi lama lah, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan inilah sesi hari ni. What's the new thing yang saya nak bawakan pada hari ni? Okay, ialah selama ni saya panjang soalan saya ambil. Kadang-kadang 10 jadi dia jadi satu jadi panjang. Yang kedua dia jadi tak kadang-kadang soalan last tu tak jawab sangat. Jadi untuk saya kita fokuskan 5 soalan saja setiap sesi. Jadi upvote betul-betul. Yang mana kalau soalan tu agak repetitif dengan sesi sebelum ni, janganlah tekan. Kan? Jangan tekan. Sebab kadang-kadang dia akan ganggu lah orang lain. Nanti jadi repeat juga jawab soalan sama. Let's say lah ada soalan yang ditanya, dah pernah jawab sebelum ni. Kan? Tak perlu tekan lah. Jangan tekan. Kalau tak, kesian kat semua lah. Kan? Tapi kalau memang itu yang semua nak, kita layan lah. Okay, kita layan. Okay. So flow kita ialah dalam sesi Aizham Live kita jawab soalan ni 1, 2, 3, 4, 5 dan satu lagi ialah soalan tu mesti sesuai untuk semualah. Kan kadang-kadang ada setengah soalan dia tanya macam ni, tuan ajar technical analysis. Ramailah yang tekan sebab memang semua berminat, tapi masalah dia ialah technical analysis ni macam nak kata okey, jomlah kita belajar selama 3-4 hari untuk kita belajar. Sesi ni untuk jawab soalan selama satu soalan ni saya boleh jawab 10 minit. 10 minit tak sampai sebenarnya. 10. Itu saja masa yang kita ada. Jadi macam ni kita nak cover untuk semua. Itu tak sempat.
Okey, tapi tak apa, saya akan jawab secara yang 10 minit punya jawapan. Alright, kita mulakanlah sesi kita pada hari ini. Yang soalan yang pertama. Okey, apakah sebenarnya bagaimanakah cara memahami manipulation indicator? Sebenarnya yang ni saya bawa tambah. Mungkin ada yang nak dengar sikit lah. Cara memahami manipulation indicator. Sebab ini kita pernah discuss sebelum ni. Macam mana kita nak kata saham tu senang goreng atau tak. Jadi kalau kita kata harga murah, tak semestinya. Sebab harga murah. Okay, sekarang ni kita tengah cakap pasal manipulation ataupun syndicate. Dalam saham, dia boleh goreng. Ada setengah saham digoreng. Okey. Kalau kita kata pasal harga, ramai akan confuse. Pasal apa? Sebab contohnya saya cakap, inilah contoh orang cakap, kalau saham bawah 30 sen senang kena goreng. Okay. And then orang akan confuse. Macam mana pula dengan saham yang dah RM1.4 ni? Ni maknanya dah tak. Okay, contoh. Okay. Dulu harga dia dekat sini 30 sen je. Ataupun 20 sen je. Okay. So, okay lah. Kat sini kita kata, mungkin senang kena goreng. Kena goreng ni maknanya, dalam saham ni, kalau saham tu terlalu kecil, dia boleh sampai satu level, ada orang boleh, benda tu boleh digoreng. Benda ni tak legal lah dalam Bursa Malaysia. Maknanya ada orang dia tolak harga menggunakan multiple account. Ada 10 account ke apa semua. 16 dalam satu report tu 16 account kantor. Okay. Dia tolak maknanya dia A beli daripada B, B beli daripada C beli daripada D beli balik daripada A beli daripada E. Maknanya antara dia tolak harga, maknanya sebenarnya harga ni bukan naik pun. Dia orang je tekan. Ni contoh, tapi saya tak kata MMAG ni goreng ke tak. Cuma saya nak bagi tahu. Okay. Selalunya kriteria goreng ni, orang kata, kalau harga 30 sen, goreng. Okay, contoh. 20 sen, 30 sen goreng. Ataupun ni lah, sebelum ni harga dia 16 sen je. 20 sen. Lepas tu kata, tapi sekarang harga dah RM1, mana dah tak boleh goreng. Bukan. Dia bukannya bergantung pada harga. Okay? Dia bergantung kepada saham tu punya asal usul. Macam contohnya, kalau contohnya kata, sini tak susah, sini semua. Bukan. Kalau asal usul dia belas-belas sen, baru-baru ni, dia senang kena goreng. Okay? Dan selalu kita tak tengok pada harga, kita tengok kepada market capitalization. Cuma ini complicated sikit. That's why cara yang paling mudah ialah kita tengok indikator terus lah. Manipulation indicator. Okay. So, cara untuk kita tengok ialah dekat I saham, dekat bawah sekali ni. Okay, ni MMAG contohnya. Kita pergi bawah sekali, dekat sini ada manipulation indicator ni yang kita nak bincang lah sekarang. Beberapa minit ni. So, manipulation indicator ni dia tunjuk. Contohnya kalau easy to manipulate, maknanya senang. Kalau katakan nak goreng tu, tak susah sangat. Okay, maknanya boleh goreng. Maknanya boleh kata saham ni sebenarnya tak susah sangat nak goreng. Okay, tak susah. Tapi harga RM1.4. Harga RM1.4 tak menentukan apa-apa. Yang menentukannya ialah dia punya capitalization asal. Capitalization asal. So, senang cerita, kalau katakan kita nak masuk saham ni, kita kena fikir, benda ni boleh juga terjun anytime. Mungkin telah digoreng. Tapi saya tak cakap lah MMG ni macam ni. Cuma, kalau dari segi indikatornya, MMG ni tak berapa susah nak goreng. Okay. Kalau kita tukar kepada saham, tadi apa tadi? Franken. Okay. Franken. So, apa yang kita boleh nampak ialah, dekat sini dia tulis very hard to manipulate. Maknanya saham ni nak goreng susah. Okay, maknanya kalau syndicate ataupun operator nak goreng, yang ni susah. Kalau kita ambil tenaga nasional pun sama. Okay, tenaga nasional susah agak nak manipulate. Contoh yang lain macam Sapura Energy. Okay, Sapura Energy harga dia sekarang 11 sen. Okay, 11 sen. Tapi boleh jadi very hard to manipulate juga. Dia tak semestinya harga murah senang goreng, tak. Dan sama juga kalau harga dia dah naik pun, kadang-kadang still senang nak goreng. Okay, macam contohnya Enix. Okay, kita boleh tengok Enix tak pasti, saya kena check balik. Enix senang nak goreng. Very easy to manipulate. Okay, alright. So, apa signification kita tahu benda-benda ni? Okay, jadi kita tahulah lepas ni, kalau kita nak terbeli saham ni, yang tadi ada soalan kata, kalau saya dah terbeli kat puncak, dah kena goreng tu kita panggil. Kan? Dah kena goreng, kata boleh hold tak? Kalau dah nak kena goreng, jangan cuba hold pula kan. Kalau siapa nak beli benda-benda macam ni, okey, adakah maknanya kalau goreng ni tak boleh beli? Tidak, maknanya tak ada masalah kalau nak beli, cuma belilah kat paras yang sesuai macam ni. Kita faham. Dia akan buat support resistance. Jadi kalau harga dia berada kat bawah macam ni, tak ada masalah kalau nak beli.
Kan? Maknanya kita minimizekan kita punya risiko. Okay. Worst case kalau jatuh kita jual lah. Kan? Tapi kalau naik dia nak goreng lagi, mungkin nak buat second round. Jadi kita pun boleh sama-sama untung. So apa-apa pun kita tengok kepada sama ada dia senang atau tidak untuk dimanipulate. Jadi okay, manipulation maknanya benda yang mudah sama ada mudah digoreng ni bukannya untuk kata boleh ni perlu beli perlu tak beli ke tak, bukan, tapi untuk kita faham kalau benda tu senang nak manipulate, maknanya dia lebih cenderung dia punya the point of tak perlu nak cerita-cerita sangat pasal fundamental ke apa semualah. Yang senang goreng ni try untuk fokus kepada technical. Okay, sebab kita takut kita berharap ini sebab ada projek sana sini. Sebenarnya saham ni memang senang nak goreng. Jadi projek-projek tu semua keluar untuk mengaburi kita punya mata dan minda dan hati. Okay? Jadi kalau katakan easy nak manipulate ni, jangan fikir pasal, jangan ada benda lain fikir, just follow technical analysis saja. Yang susah nak goreng kita boleh fikir sikit pasal fundamental ke, nak gabung ke, ikut lah. Tapi itu point dia. Dan bukan maknanya tak boleh beli. Sebab benda ni berpotensi juga untuk terus naik. Okey. Ada berapa level? Boleh tahu tire list. Okey. Alamak. Okey. Dia macam ni. Yang kalau tire market cap samalah seperti yang dah ajar sebelum ni. Dalam sesi-sesi mana-manalah. Ada yang join T-Advance pun saya explain. Yang join sesi-sesi kita yang sebelum ni pun saya dah explain. Kita lihat market cap di bawah 200, di bawah 100 paling senang goreng. Di bawah 200 susah sikit nak goreng. Senang juga. Okay. Tapi bukan 200 lepas dah naik, 200 pada asal usulnya. Jadi itu that's how kita derive lah benda ni. Okay, berapa level? Dia ada very easy, hard, very hard. Itu saja. Okay, very easy ni paling teruk lah. Bukan saham ni teruk. Maknanya paling senang lah nak goreng. Okay. Jadi kalau very easy to manipulate ni boleh take care awal-awal lah. Nanti mungkin saya ingat nak letak kat atas sekali juga lah. Kan? I mean, depend nanti kita discuss lah dengan team mana yang terbaik. Alright. Ataupun kita discuss dengan kita punya team UI UX. Okay, tak apa. Okey, tak ada soalan susulan. XOX pun senang goreng ke? Okey, ada yang tanya. Ni saya boleh jawab soalan susulan. Itu point of live lah. Kalau tak payah join live lah, kan? Saya boleh jawab soalan susulan. Cuma soalan lain tolong tanya ikut prosedur kita lah. Maknanya di ruangan poll pada yang next one. Okey. Yang next one bila lagi kita kalau ikut lah sebenarnya kalau plannya nak buat setiap minggu, tapi saya try, tapi isu dia kadang-kadang kita memang ada event apa semua yang kita kena attend ataupun personal lah. So dekat situ kita tak boleh nak buat tiap-tiap ni. Saya cari kata hari ni ada hari Malaysia cuti, buat tapi bergantung juga kadang-kadang kalau semua semangat ke apa semua kita buat banyak-banyak tapi kalau katakan kita tengok tak ramai, setakat ni ramai lah kalau sporting semua okey kita jalan. Alright. XOX senang goreng tak? Okey, kita pergi kat bawah. Okey. Pun sama, very easy to manipulate. Ada yang kata XOX ni harga dah 37 sen itu kan. Mana cakap sekarang ni dah orang selalu kata bawah 20 sen jangan beli. Sekarang dah 30 sen. Itu satu benda yang salah lah. It's not really about 20 sen ke 30 sen. It's more kepada the big picture. So this one kena elakkan. Okay, market cap ni dia kalau saya nak explain panjang, jadi boleh join sesi asas kita, webinar asas saham, boleh belajar kat situ. Tapi senang cerita lah, take away point untuk hari ni tak apa, kita tak payah go into yang ada yang dah advance, tak apa. Fokus just kepada ni, yang very easy to manipulate ni. Maknanya apa? Kalau saya baru nak start trade, saya faham, janganlah masuk saham-saham macam ni, kan kena goreng baru tahu, kan? Jangan ni kena goreng ke bawah lah. Kalau kena goreng ke atas okey je, kan? Pasal ramai orang minat tapi dia tak tahu risiko. Inilah elemen kita nak explain risiko dalam saham. Alright. Okay, macam mana nak dapat premium saham? Lepas ni saya akan explain. Market cap. Okay, itu soalan ni. Alright. Bio holding. Okay, macam ni ramai yang tanya di ruang komen kan. Minitech, Bio holding, Iris senang goreng ke tak? Okay. Dah fungsi saya buat benda ni untuk tengok lah benda ni. Okay, saya nak ajar pergi ke isaham.my, search
iSaham.my. Ini cara dia lah. Nak tengok buyer holding ke apa, pergi iSaham.my. www.isaham.my. Okay. Kemudian search nama saham tu. Okay. Search nama saham. Buyer holding. BIOHLDG. Keluar kat atas ni. Klik. Okay. Klik. Okay. Lepas klik, pergi bawah sekali. Pergi bawah sekali. Keluar kat situ. Very easy to manipulate. Jadi kalau yang mana very easy to manipulate tu, okay, berhati-hatilah. Berhati. Bukan maknanya tak boleh. Boleh tengok ini. Ni pun ada gaya nak apa, dengan dia punya relationship dengan apa, benda-benda vaksin lah apa semua ni, benda-benda mood dia. Mungkin boleh naik, dia goreng kan. Tapi janganlah fikir, oh ini sebab vaksin ke apa, jangan. Dia kadang-kadang dia guna sentimen je. Sentimen vaksin dia lari sekali. Sentimen sama. Lepas tu bila terjun sekali. Kan? Sama sentimen software dan sebagainya. Okay. Alright. So semua dah tahulah macam macam mana nak gunakan manipulation indicator. Alright, soalan yang seterusnya. Okay. Bagaimana nak cara pula. Okay. Cara nak tahu pelabur besar beli counter. Okay. First kali bagus. Yang ni first time saya dengar orang sebut perkataan yang betul. Pelabur besar semua lah. Selama ni dengar macam mana nak detect jerung. Jangan detect jerung. Okay. Pelabur besar, okay, dia ada banyak dimension. Pertama, kita kena faham macam ni. Kita nak tengok pelabur besar. Sebenarnya soalan dia sama juga. Macam mana cara nak detect volume besar masuk. Tapi yang ni saya ada dimension lain untuk jawab lah. Okay. Cara nak tahu pelabur besar beli counter. Okay, macam mana kita nak tahu sort of maknanya dalam tu ada fund besar ke apa semua. Okay. Ada dua dimension bila kita kata pelabur besar. Yang pertama ialah dimension pelabur besar yang orang tanya macam nak tahu sama ada EPF beli, tabung haji beli, Citibank New York beli apa semua. Okey. Cara dia ialah boleh pergi ke, kalau nak guna dimension tu, saya akan bagi dua dimension lah. Okey. Okey. Pergi ke screener, list all screeners. Okey. Ini dia iSaham lah dia iSaham. Pergi ke bawah. Okey. Pergi ke institutional screener. Okay, institusi. Ni cara pertama. Maknanya kalau ada macam atau pelabur-pelabur besar ni macam EPF, tabung haji, apa semua, okay. So cara dia pergi ke institutional screener. Ada shareholders. Nak tengok yang ni pun boleh, tapi kalau tekan ada shareholder ada banyak gila pilihan. Okay, ada banyak pilihan lagi. Okay, so for example, saya nak tahu EPF ni beli apa. Ni contoh. Okay. Dan yang ni tak apa. Yang ni saya gunakan option since 2020 punya crash. Maknanya daripada awal tahun itu. Dia banyak beli apa dengan banyak jual apa. Tapi selepas ni mungkin kita akan tukar sikit. Mungkin akan buat last 3 bulan ke. Sebab ini asalnya saya tim saya buat ialah untuk kita nak detect lah. Sejak crash itu, saham-saham apa yang diorang-diorang ni beli. Macam EPF maknanya kita boleh tengok sini. Dia beli Tenaga Nasional, IHH, Sun Plantation. Okay. MISC, Petronas Chemical, ni contoh. Okay, yang mana dia jual ada kat sini. Okay. Jadi, dekat, ni contoh pertama lah. Maknanya kalau kita nak tengok yang recent, sebenarnya kita boleh dapat juga recent month. Maknanya contohnya bulan Ogos sahaja boleh buat. Cuma, yang ni lah dia kekal macam tu. Nanti lepas ni saya akan try update lah. So, macam mana nak tahu kalau pelabur besar masuk dari perspektif pertama. Boleh gunakan page shareholder analysis ni. Kalau nak tahu EPF, boleh tengok EPF. Macam contohnya lah kalau kita nak tengok PNB, kita tekan PNB. Okay, dekat sini dia akan keluar, oh PNB sejak crash itu dia banyak tambah di Pharma kan. Mungkin dia dah standby. Actually dia memang own di Pharma, dia memang major lah shareholder di Pharma. And dia tambah lagi lah kan. Yalah, I mean vaksin ke apa semua in the future, and memang dia orang pun ada mendapat benefit lah kan dengan packaging vials kan. And then keluar pula yang latest last week kata China, kalau dulu Russia lah, US lah apa semua, tapi China punya mungkin akan ready by November kan. Jadi dekat situ sebab diorang ni deal dengan China punya lah kan. So bila apa-apa China punya vaksin, di Pharma memang is on the spotlight. Okay. Alright. So this is the first way untuk tengok, iaitu kita boleh tengok sini. Ini pun kita akan buat few update juga. Dalam masa terdekat akan ada few update.
antara update yang kita nak buat ialah kita nak dekat page saham tu sendiri ada lepas ni. Maknanya contohnya kat D-Pharma ni, sekarang ni kalau kita tengok, kita hanya nampak sini je top shareholding. Lepas ni dia akan tengok juga apa yang recent, penambahan atau pengurangan, and that is coming soon lah. Okay. Alright. So itu satu cara nak detect pelabur besar. Okay, soalan dia ialah macam mana nak detect pelabur besar beli counter. Okay, cara kedua ialah menggunakan chart tu sendiri, technical analysis. Okay, macam contohnya macam mana kita nak detect pelabur besar dekat dalam chart tu sendiri. Okay, yang pertama ialah the very basic of saham ialah kalau banyak pembeli, sebab macam ni, yang kalau tadi EPF ke apa dia beli, dia seorang je, dan kita tak boleh percaya kat seorang je, EPF saja. EPF ni boleh jadi betul, boleh jadi salah, kan? Tapi kalau benda tu dibuat oleh multiple fund manager, okay, macam contohnya fund manager A, fund manager beli yang ada dana 3 bilion, yang ada dana berapa juta, berapa trilion, Citibank New York, Government of Singapore, okay, Kenanga Growth Fund. Kalau diorang semua ni beli, dia tak ada, okay, first kali announcement tu, diorang tak ada orang perlu announce. Contohnya kalau saya memang ada fund sendiri, saya tak perlu announce, saya beli ni, saya beli, tak perlu. Yang perlu announce hanya substantial shareholder besar saja, yang terlalu besar. Okay, yang besar pada saham tu, bukannya kalau EPF kena announce semua dia, tak perlu. Kalau dia beli banyak sangat, dia pharma, dia kena announce. Okay. Tapi kalau ramai-ramai beli, let's say satu beli 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, dia tak perlu announce. That's why the best way untuk tahu tengok pelabur besar masuk ialah pada chart. Okay, pada chart tu sendiri. Okay, contohnya di pharma. Pada chart tu sendiri. Okay. Dan kalau pelabur besar masuk, apa yang akan jadi pada harga saham? Harga saham tu dia akan lebih berat ke atas. Contohnya dana tu 10 juta masuk, dia kekal. Dana 5 juta masuk, kekal. Dana 8 juta masuk, kekal. Maknanya dia beli daripada orang open market lah. Kekal. Jadi dia akan memberatkan harga saham tu ke atas. Inilah konsep supply demand. Jadi, the basic of nak detect pelabur besar ataupun jerung ialah pada trend saham tu. Trend saham tu, kalau contohnya di pharma, trend dia dalam keadaan menaik, maksudnya apa? Maknanya, pelabur-pelabur banyak-banyak ni, yang mempunyai dana banyak-banyak ni, lebih ke arah membeli. Dia tekan, maknanya, dan let's say lah, fund ni beli, dia beli untuk apa? Kalau saya beli di pharma, saya beli untuk apa? Let's say kalau saya fund besar. Okay? Kita punya matlamat ialah, kita beli fund ni, beli di pharma. Kejap, saya ada sedikit gangguan belah sana. Okey, tapi saya summarizkan satu. Kita beli fund, di pharma ni dengan niat supaya harga dia boleh naik lagi pada masa akan datang. Okay, jadi let's say EPF ke apa beli, dengan niat akan naik pada masa akan datang. Jadi bila semua mempunyai pemikiran yang dia punya value besar pada masa akan datang, bukannya untuk beli jual esok, pada masa akan datang, jadi dia akan berat ke atas. Inilah cara detect pelabur, cara detect sama ada pelabur besar masuk ke tak dari segi teknikal. Tak payah nak gunakan indikator pelik. Macam contohnya ada yang tekan sana sini, keluar macam-macam kat bawah. Ni semua hanyalah benda yang sama dengan atas. Kita boleh nampak direct, tak perlu gunalah benda-benda smart lah, X lah, Y lah, apa semua ni, tak perlu. Okay, everything dah nampak dalam chart. Kalau harga dia menaik, maknanya pelabur besar beli. Dia nampak kat situ. Kan, cuma satu je lah. Ini kita relate balik dengan topik yang pertama tadi. Beza dia apa? Kalau saham tu senang dimanipulasi, kadang-kadang bukan pelabur besar masuk. Itulah dikata sebagai penggoreng yang tolak harga ke atas dan menggunakan multiple account. Kat situ. That's why kalau kita dapatkan yang mana uptrend dan dia susah nak manipulate. Very hard to manipulate. Dan saham tu uptrend, is good enough. Kita cuma kalau nak tambah, ada yang kata, dah tu kalau dah sesimpel ni nak beli saham, apa yang kita nak tambah sebenarnya? Kita nak tambah, first kali saham ni ada banyak sangat pilihan, tu yang pertama. Jadi kita nak pilih yang mana paling sedap dengan hati, kan? And then yang kedua ialah, dalam banyak-banyak saham, dia ada position yang berbeza. Ni memang menaik, tapi ni position apa? Ni position, lepas dia naik tu pun dia drop banyak sikit lepas tu ni, kan? Ada tak yang boleh bagi kita position yang orang kata apa? Yang kita rasa sesuai untuk kita masuk. Ini yang kita belajar tambahannya ialah, kita dah dapat yang pelabur besar masuk, uptrend. Yang jerung ada, kan? Macam nak detect jerung ni, yang ada saham ni dalam keadaan uptrend, boleh. Okay, tak ada masalah. Okey. Dan seterusnya ialah kita nak masuk menggunakan kaedah yang lebih sesuai dengan, contohnya kita nak beli yang harga tengah cantik sikit, rendah sikit, nak cari yang sektor bagus,
And dekat situlah screener-screener dikeluarkan. Simple Uptrend Plus contohnya. Okay. Kalau kita tengok Simple Uptrend Plus, ini satu cadangan saya lah, Simple Uptrend Plus Screener. Okay. Kalau kita tengok Simple Uptrend Plus Screener, dia akan bagi tahu ni sektor bagus, harga dekat dengan support, kan? Scomnet, sektor bagus, harga dekat dengan support. Jadi dia bagi kita dimension first kali ialah pelabur besar tu ada, jerung ada. Pasal apa? Macam mana? Detect jerung ada. Ni uptrend jerung ada. Uptrend jerung ada. Okay. Okay. Tapi kenapa keluar screener sekarang? Sektor dia sangat bagus. Okay. Bila sektor dia bagus, dia punya momentum lama. Okay. Second apa? Dia punya harga sekarang ni pun dalam keadaan yang macam dekat sini. Bukannya terkejar-kejar. Pam, naik kat sini baru nak kejar. Okay. Itulah beberapa perkara lah. Okay. Saya jawab satu soalan. Ni soalan yang apa? Ya. Test. Sekejap Test. Okay. Tak ada yang kata putus-putus. Okay. Kejap Okay. Alright. So sekarang ni kita akan jawab soalan-soalan yang ada. Okay. Boleh berlaku ke jerung sendiri juga terciduk? Dia masuk tapi harga asyik atur. Okay. Macam ni. Sebenarnya setiap hari pun jerung terciduk. Sebab jerung ni pun ialah seperti macam contohnya saya pelabur. Ada orang pelabur. Cuma setengah orang dia jadi fund manager. Okay. And dia buat decision macam mana kita semua buat. Dia tengok air saham juga. Kan? Itu yang uniknya lah bila saya jumpa fund manager. Oh, okay, tengok ni kan. So, maknanya seperti biasa. Tengok sana. Dan tengok juga video ni hari ni. Kan? Fund manager. Yang jerung tu dikatakan diuruskan oleh orang juga. Okay, yang tengok video ni juga pada hari ni. Join sesi juga. Okay, dan sebagainya. Jadi, ada jerung yang buat kajian dan salah. Ada yang betul. Jadi boleh jadi ni. Tapi apa yang kita boleh kata bila kita kata what is the benda yang kita boleh kata? Okay. Yang kita boleh kata confident untuk masuk. Bila banyak jerung mempunyai pemikiran yang sama. Macam contohnya macam ni ya. Jerung mempunyai pemikiran sama. Apa buktinya? Sebab harga dia kekal dalam uptrend. Kalau satu dua jerung je dia tak kekal. Okay, contoh AirAsia. Contoh AirAsia. Okay. Dekat sini harga nampak macam naik Okay, ini maknanya adalah jerung ke pelabur besar ke masuk. Tapi tu pelabur besar yang dia rasa betul, dia rasa bagus tapi sebenarnya benda ni belum tentu bagus lagi. Kalau banyak pelabur besar ataupun jerung yang rasa benda ni bagus, dia akan naik. Itu sahaja tips dia nak detect jerung. Okay, tak payah bayar 80,000 lah, 30,000 detect jerung. Tak ada orang tahu betul-betul sehingga benda tu dia boleh nampak sendiri atas chart. Kecuali kalau kita buat formula standard lah. Kalau saya kata uptrend orang tak minat. Tapi kalau saya kata XYZ W348 ke apa semua, baru semua dengar, oh yang ni betul-betul ni kan. Okay. So sedikit sebanyak lah yang tu Alright, saya jawab sikit lagi soalan. Ada ke kes jerung saja buat trap turun harga? Okay, macam ni soalan, ada satu soalan ialah ada ke kes maknanya jerung dia sengaja tipu, maknanya harga naik. Okay, contoh kat sini memang dia sengaja tipu untuk naikkan tu. Okay. Alright. Soalan yang sangat bagus. Okay. Contohnya macam ni. Oh, dia sengaja tipu kat situ. Okay, macam ni. Jerung, dia kalau katakan dia nak tipu, dia hanya akan tipu untuk saham yang balik kepada yang nombor satu tadi. Yang senang nak manipulate. Yang tu boleh tipu. Maknanya dia sengaja naikkan harga and then dia nak make sure ramai terkejar-kejar and then dia jual. Tapi untuk saham besar, dia tak boleh buat macam tu. Dia tak boleh buat. Macam contohnya kalau dia tekan sini dengan sengaja ni nak tolakkan, dia boleh kena tapau. Kan? Tapi dia bolehlah cuba buat macam ni. Dia boleh cuba tekan banyak supaya orang lain ikut and then dia jual. Pada hari tersebut. Maknanya dia boleh cuba untuk dapatkan sikit lah kalau dia nak. Tapi kalau dia betul-betul nak trap orang,
yang saham besar tak boleh buat. Kan macam saham besar ni, okay, very hard to manipulate. Ini dia tak boleh buat. Maknanya ni memang kalau ditekan dia boleh kena. Contohnya dia sengaja macam ni dia sengaja. Dia tekan, dia sengaja tekan. Lepas tu tiba-tiba EPF jual. Kena tapau dengan EPF. Kata apa? Oh, harga naik, cantik EPF yang jual. Ini tak nak tipu. Takkan nak tipu EPF. Sebab benda ni susah nak manipulate. Dia adalah satu saham yang dah besar. Okay? Dari segi market capitalization. Jadi susah nak tipu. Tapi kadang-kadang dia boleh lah. Macam contohnya dia tekan. Nanti ada orang terfollow sikit-sikit. Lepas tu dia jual sikit. Dapat sikit. Tapi kalau dia nak goreng, normally orang tak goreng yang ni. Tak berbaloi sangat lah. Yang ni boleh. Kan? Dia buat apa? Ni. Dan ini saya rasa mungkin betul-betul berlaku pun. Okay? Dia naik kat sini. Lepas tu dia orang dah pakat nak keluarkan apa? Dia keluarkan satu news. Dapat projek apa? Bukan projek pun sebenarnya. Venture dengan apa? Alibaba ke Aliyun ke apa. Ni ada something lah yang saya pun tak nak fokus pun benda tu. Okay? Pom semua terkejar-kejar. Dia pun tolak sikit tu. Pom dia tolak sikit je. Semua terkejar-kejar habis. Pom dia jual habis. Dia jual. And kenapa dia boleh buat itu? Sebab saham ni senang nak manipulate. Very easy to manipulate. Jadi benda-benda very easy to manipulate ni janganlah pelak terkejar-kejar sampai atas. Nanti kita jadilah orang yang malang iaitu orang yang tersangkut 40% dan kita cuba cari jawapan nak tanya. Boleh naik balik ke tak? Mana ada orang tahu ni? Tanya tukang goreng. Dia nak goreng lagi ke dia dah habis lah? Kan? Tak ada orang tahu. Yang paling risau ialah jadi macam 2015. 2015. Ni. Oh, cerita bukan main lah. Waktu ni. Ini paling best lah. Cerita kat atas ni. Pom. Terus terjunkan harga. Jadi benda tu mungkin berlaku juga. Okey. So jerung boleh jadi terciduk juga. Kan? Cuma saya nak beritahu maknanya dia tidak kalau uptrend maknanya banyak jerung mempunyai pemikiran yang sama. Jadi that's positive. Jerung kena kuat main glove. Actually memang jerung kuat main glove pun sekarang. Nak dapatkan untung yang ni yang sikit-sikit ni. Okey, kalau saya jawab soalan ni tak sempat, kita punya masa pun dah pendek. Okey. Berapa modal minimal jadi jerung? Saya tak pernah ajar macam nak jadi jerung. Okey, tapi kalau dia macam ni kalau nak jadi jerung yang goreng saham itu tak boleh, tak legal. Okey. Tapi kalau katakan nak digelar jerung sebenarnya sikit-sikit pun boleh. Let's say kalau ada duit ratusan ribu pun, kalau kita try tekan saham orang dah start follow. Sebenarnya ni cuma yalah kita tak boleh nak manipulate market, memang dengan sengaja buat benda tu. Tekan untuk orang follow. Tapi any amount yang let's say ratus-ratusan ribu sebenarnya kita dah mempunyai efek lah kepada market Yang ribu-ribu belum lah. Okey, soalan terakhir untuk soalan terakhir untuk soalan ni, untuk topik ni. Dia kata, okey, top shareholding ni kenapa tulis updated tahun lepas ni? Memang tak update ke? Contoh Okey. So, updated on ni 31 Disember ni sebenarnya macam ni. Top shareholding macam saya beritahu tadi. Bila saya beli, saya tak perlu nak bagi tahu sesiapa pun. Jadi benda ni memang tak ada orang boleh dapat sepantasnya. Okey. Ni ialah daripada annual report. Memang top shareholding hanya datang daripada annual report yang dia update memang setahun sekali sahaja. Cuma macam mana pula dengan apa yang kita tunjuk tadi dalam list all screeners. Okay. And then ada shareholders. Okay, macam mana boleh yang ni boleh dapat yang recent pula? Kan? Sebab kalau shareholder tu merupakan shareholder besar dalam syarikat. Okay, macam contohnya kalau kita buka Tenaga Nasional. Okay. Yang atas-atas ni kena report ni. Yang ni. Selalunya yang atas top 3 macam tu dia kena report. Kalau dia beli sikit pun dia kena report. Itu sahaja yang kita boleh orang kata tambah tolak lah. Because apa? Kalau kita tahu EPF dia own besar tapi dia dah start jual. Dia start jual. Kita boleh kata lah kalau dia jual maknanya dia tak dah kurang keyakinan lah pada saham tu. Yang tu a little bit cepat. Tapi yang ni macam ni 2 Mac. Ini memang setahun sekali. Tapi benda ni pun tak berubah sangat pun. Sebab ni semua saham-saham yang orang kata long term punya style. Kan? Kalau masuk nama kat sini selalunya long term. Okay. Alright. Kriteria yang ni saya dah bincang tadi So itu saja. Sama juga boleh tengok video lama. Okey. Soalan yang seterusnya. Okey, sebelum soalan seterusnya saya dah terbanyak tunjuk premium ke apa. Mungkin ramai yang tertanya-tanya nak dapatkan premium macam manalah untuk yang belum premium. Okey. Sebagai contoh, kalau tekan dekat sini ada premium perkataan premium. Ini kalau saya turun bawah, okey, ada perkataan premium.
Kalau pergi BTST tadi pun ada premium dan sebagainya. Okey, macam mana nak dapatkan premium? Okey. Okey, ini sama untuk semua benda. Kalau siapa yang nak godek-godek untuk fahamkan iSaham, pergi ke services. Okey. Dekat sini ada iSaham premium. Okey, tekan iSaham premium. Okey. Sekiranya nak dapatkan premium, dekat iSaham kita punya visi ialah kita nak bantu semua orang melabur dengan lebih baik. Okey, kita nak empower everyone supaya boleh trade. Okay. And macam mana kita nak buat ialah kita bagi benda ni secara percuma. Jadi kalau nak guna BTST lah apa semua ni kalau dengar-dengar lah orang kata, oh nak join BTST punya group lah, punya signal lah, ada yang RM1,000, RM500. Dekat iSaham ialah percuma sahaja. Okay, percuma. Cuma kalau nak guna benda ni, kalau bukan premium tak boleh guna lah. Tapi premium percuma. Tapi cara dia ada effort sikit lah. Cara dia ialah kena buka akaun CDS untuk dapatkan benda ni secara percuma. Kalau tak buka pun boleh bayar lah. Tak mahal sangat. $399. Okay. Setahun. Ataupun kalau nak dapat free percuma, buka akaun CDS. Bacalah sikit terma syarat dia. Trade 2 bulan sekali sebagainya. Tekan buka CDS. Adakah dah ada akaun CDS M Plus belum ni? Okay, contohnya belum lah. Kalau belum lah. Okay, tekan. Isi semua and then Team iSaham. Lepas dah isi semua, nanti Team iSaham akan email yang anda letak kat sini. Team iSaham akan bagi tahu kat sini, akan hantar the detail kat sini. Okay. So kena check email jugalah dan make sure email tak salah. Okay. Team iSaham akan contact dalam masa 24 jam bekerja lah untuk form. Okay. Alright, ada yang tanya, tak ada orang contact pun. Sebab dia expect contact kat WhatsApp. Contact dekat email. Yang digunakan dekat sini. Okay. Itu je lah. Kalau dah buka akaun CDS, trade, okay, akan dapat premium secara percuma. Boleh dapat akses kepada semua. Kita punya ni. Okay. FBO screener ke apa semua ni semua. Boleh dapatkan boleh guna secara percuma. Okay. And InsyaAllah itulah kita punya visi yang kita nak. Harapnya lepas ni dengan trader masuk ke dalam market, jumpa kita punya solution yang percuma ni, ramailah yang lepas ni akan lebih confident nak trade ke apa, tahu. Maknanya kalau ada duit senang. Kita boleh masuk invest kan, boleh hold long term, ada yang nak short term dan sebagainya. Semua ada, strategi short term ada, mid term ada, long term dan sebagainya. Okey, kita teruskan. So itu ialah premium. Okey, itu ialah premium. Okey, macam mana nak kawal emosi supaya tak FOMO? Okey, tak FOMO. FOMO, first kali FOMO. FOMO ni ialah fear of missing out. Okay, fear of missing out. Apakah FOMO sesuai untuk intraday? Kaedah nak masuk supaya tak sangkut di pucuk. Okay. First kali, kalau macam mana nak kawal emosi supaya tak FOMO, soalan dia sebenarnya bukan macam nak kawal emosi tu tak FOMO. Macam mana nak kawal emosi je. Kena buat satu kelas. Menjaga emosi. Macam mana saya tak nak beremosi? Macam mana saya tak nak marah? Macam mana saya tak nak takut? Itu semua ialah emosi. Macam sebenarnya kalau tanya, bukannya trading lah. Yang tu memang solution dia ialah memang kena ada orang kata pengawalan emosi, kena aware. Okay? Cuma soalan dia ialah macam mana kalau tak nak sangkut di pucuk lah. Kan? So kalau macam mana tak nak sangkut di pucuk, okay, jawapan dia sebenarnya sangat simple. Okay? Jawapan dia ialah nombor satu, jangan beli kat pucuk. Kalau dah beli kat pucuk, memang akan sangkut lah. Memang akan ada chance lah untuk sangkut di pucuk. Okay. Macam mana tak nak, mungkin dia kata, tapi saya tak dapat detect lah pucuk. Tak, senang je nak detect pucuk. Kalau harga dia tengah menaik, okay, itu selalunya kira pucuk lah tu. Okay. Macam ni harga tengah menaik kat sini. Naik kan. Kita pun rasa, tak nak terlepas. Itu kira pucuk lah tu. Itu kira pucuk dah. Kadang-kadang orang tak boleh terima hakikat. Mungkin tak ada. Kalau harga tengah menaik macam ni, kira pucuk. Kan? Especially kalau naik macam ni. Kira pucuk lah tu. Kan? Anytime kita beli, kita ialah beli salah kita mungkin ada potensi untuk menjadi orang yang paling atas beli. Okay? Macam ni contohnya. Macam mana nak elak dia beli pucuk? Ada siapa suruh beli sekarang? Tapi semalam, kalau beli semalam, harga dia naik. Dah. Sebab itulah terbeli pucuk. Kita takut terlepas. Kan? So first kali ialah kita kata macam ni. Anytime harga macam tengah menaik, yang menaik ni, maknanya bukan nak kata trend. Okay, contohnya macam ni. Franken ke apa semua. Tunjuk lagi sekali lah. Ni tema dia untuk hari Jumaat, Khamis ni. Esok-esok. Yang ni untuk sekejap. Jangan beli pucuk pula. Okay. Dia akan ada dia punya possible
positif dia. Sekejap. Alright. Okay, kalau beli kat sekarang ni kira sederhana. Tapi kalau kita beli time kat sini, anytime kita boleh terbeli pucuk. Dia kata, tapi takut terlepas macam mana kan? Masalah dia ialah, banyak je peluang sebelum ni. Tapi peluang sebelum ni, tengok sebelah mata. Tengok sebelah mata. Macam nak beli? Bila harga ternaik, memang dah terlepas lah. Dah terlepas lah. So, itu satu cara lah macam mana kita nak elakkan FOMO. Fear of missing out. Oh, satu lagi lupa nak discuss. FOMO ialah fear of missing out. Maknanya kita takut terlepas. Dalam saham tak ada benda yang takut terlepas lah. Tak ada benda yang takut terlepas. Semua benda yang menaik, semua benda yang menaik akan menurun. Jadi tapi ada kata lah, kalau guna point tu kan nanti pelik pula. Oh, macam seolah-olah kalau tak beli yang turun lah, sebab semua yang turun akan naik. Contohnya lah, tak semestinya lah. Tapi apa yang saya nak beritahu macam ni. Contoh, kita selalu akan FOMO. Bila kita akan FOMO? Kita akan rasa macam takut terlepas. Bila harga naik kan kat sini. So, kita takut sangat terlepas. Saya nak beritahu satu benda. Sebab kadang-kadang kita takut, dia macam boleh naik lagi. Kita terlepas tak kalau kita tak beli kat sini? Kita terlepas tak kalau kita tak beli kat sini? Isu dia apa? Whatever harga dia dah naik sekalipun, satu masa, makin dia naik, makinlah dia dah dekat dengan fasa dia nak turun. Jadi, makin dia naik, makin kita kena lupakan saham tu. Jodoh kat sini kan? Tengok, last kali apa? Dia turun kat sini. Turun. Jadi, ada masa untuk kita dapat balik saham tu. Satu konsep dalam saham ni ialah resistance become support. Yang mana, selalunya harga saham dilepas dia naik, dia akan turun balik ke harga asal dia. Harga asal dia naik. Jadi, kalau kita faham yang tu, jadi, it's always ada masa. Jodoh kat sini kan? Ada masa untuk masuk balik kat sini. Cuma ni topik heavy lah. Ni ialah technical analysis level 1. Ada potensi untuk masuk balik. Jadi kita takkan terlepas lah. Jangan risau. Kalau terlepas pun, kita selalunya tak terlepas. Kita lebih baik terlepas sikit daripada termasuk pucuk. Itu perkara yang kena faham. Okay. Alright. Kita gelap bila semua kata all in. Okay. Alright. Macam ni. Ada yang tanya, sebab saya kena clearkan benda ni. Nanti kan ada yang confuse. Kalau dah ada M+, boleh ke tukar remisier? Kan? Dekat sini ada beberapa perbincangan. First kali kena contact team kita dulu. Sebab tak semua boleh tukar. Tak semua boleh tukar. Memang cara tukar ialah kita kena contact lah. Tapi tak semua boleh tukar. Dan M+ dia ada satu kalau sesiapa yang buka account online direct melalui M+, dia buka tekan online macam mana tahu boleh buka. Dia katalah, laju remisier saham ni contohnya lambat sikit, contohlah kan. Actually kita dah buat yang paling laju kalau tanya kita dapat form je, kita proses, kita terus hantar. Maknanya kita hantar 3 kali seminggu. 2 kali atau 3 kali. Sekarang ni sampai 3 kali seminggu kita hantar. Jadi sepatutnya kita punya site laju, dia dekat belakang M+ lambat sikit. Habis dia kata, tak, kalau M+ online ni laju sikit. Contohlah siapa yang terbuka online tertekan, dia terbuka online, dia dah tak boleh tukar. M+ dia ada buat satu term condition baru. Jadi that's why kadang-kadang ada yang kata online apa semua kan. Kalau sesiapa yang terbuka dah tak boleh buka itu, cuma dia tak dapat free je lah. Boleh buat secara bayaran lah, premium. Tapi kalau nak check, boleh check dengan tim kita. Boleh contact Aisam punya support. Siapa yang main terus bagi tahu M+ nak tukar, kadang-kadang boleh kena reject juga. Kadang-kadang saya reject sebab kita ada policy juga. Ada setengah yang kita tak boleh nak ambil. Dan sebagainya. Alright. So tu sedikit sebanyak. Kalau buka dia ada kata dia online guna Bursa Anywhere, lepas tu dia buka online Bursa Anywhere, so orang M+ contact itu dah tak boleh tukar selalunya. Sebab tu saya kata kadang-kadang memang nampak macam sedap lah, boleh buka online apa semua. Jadilah kali boleh jadi isu lah kan. Cuma tak apalah, bukannya ni still boleh buat, boleh subscribe lah dengan kita, ataupun ada banyak lagi solution lain, boleh hubungi tim Aisam tanya macam mana kita nak solve. Dan another point ialah jangan FOMO. Tak buka CDS lagi apa semua kan. So kena buka online apa semua, lah kali tak dapat banding. Baru bila masuk dunia saham baru faham kenapa perlunya sistem yang ni. Sebab kita faham pergi subscribe yang lain kena bayar berapa ribu, nak pergi kelas ni berapa ribu. Dekat sini semuanya macam
percuma RM69 sehari punya kelas kan dan sebagainya. Okey. Dan cakap pasal sehari punya kelas, saya boleh explain sikit pasal kelas sebab ni pendek je. Okey, kelas dekat iSaham, okey, boleh rujuk kat bawah sekali ni. Seminar. Okey, pergi kat bawah sekali ada seminar. Tadi Open CDX Account Premium, sekarang ni seminar. Okey. Kita ada beberapa kelas asas teknik. Okey, jap, saya ada satu lagi slide yang mudah sikit. Okey. Ini pendek je. Saya just nak tunjuk kelas apa yang ada. Kelas apa yang ada untuk kalau siapa yang dekat sini nak ni lah, sebab saya tadi sebut T1 lah apalah. Okay. Alright. It's quite simple. Asas kita ada percuma, anjuran bersama dengan Bursa Malaysia I. Okay. Anjuran percuma. So dia percuma. So saya recommend join lah yang ni Tengok dekat Facebook page iSaham semua ada. Okay. And then ada cabang teknikal FA. IPO selalu kita buat bila ada IPO baru, kita ada buat sesi IPO juga. Technical level 1 belajar pasal support resistance, uptrend, macam mana nak support entry point tu. Kita belajar 2 jam. Support resistance saja, entry point semua 2 jam. And then uptrend semua kita belajar pada awal, basic dia. Okay. Advance kita buat 34 sesi, kita buat setiap minggu, setiap 2 minggu kita buat sekali. Kan, setiap 2 minggu kita buat sesi kita ada, dan sesi tu semua dah total dah lebih kurang 34 sesi. Jadi kalau siapa yang join boleh tengok je recording lama, banyak topik. And kita try untuk continuously buat live. Okay. And saya punya aim memang kita nak susun hari ni kita try susun, ialah kita akan post advance weekend ni kita nak try buat. Okay, kita nak try buat yang batch baru. Okay. So dia ada live, dia ada sesi lama, and kita akan try tambah topik juga. Okay. So kita tengah ni. So dia ada TA1, TA Advance, tutorial iSaham. Tutorial iSaham ni saya kata dia nak belajar semua term yang ada. Kadang-kadang kita tulis pun orang ni mungkin nak tanya soalan lah. So kita buat sesi tutorial advance. FA kita ada FA level 1 dengan FA advance. FA advance ni sekarang ni kita panggil e-learning. Yang advance kita banyak bincang saham dari segi fundamental. Oh, Franken ni apa? Dia punya cabang dia macam mana? Untung macam mana? Great Tech, Mi, UWC, apa nama, DNO, Emerless, saya sebut dah semua yang menarik tu. MMSV. Kan? Okay, lepas tu kita nak pergi cabang construction. Lepas ni nak pergi cabang bajet 2020. Semua kita bincang kat sini. Kan? Intabina dan sebagainya. Goal, vaksin, semua macam ni. FA level 1 nak belajar formula-formula untuk faham bisnes. Kan? Ni apa benda financial resource, ni pasal apa Aisyah Merah. Kan? Itu semua belajar sini. So kalau nak join ni harga dia ni semua sesi ni yang TA level 1 ni ialah 10.30 hingga 4 petang, RM69 sahaja. Okay, sahaja. FA level 1 kita buat pendek sikit, RM39. Ini sekejap je, ini 3 jam. Ni separuh hari. Yang TA level 1 tutorial iSaham RM69 ni ialah lebih kurang 10.30 hingga 4 petang. Okay, pagi sampai petang. Pagi sampai petang RM69 sahaja. So and then kalau kita buat 34 sesi, sebab banyak sangat session yang kita spend masa, kita charge lah ni. Tapi ini kalau rate kat luar memang RM3,000, RM5,000 dan sebagainya. Kalau nak join semua sekali, nak join iSaham punya semua sekali, ada package dengan harga RM599 sahaja. Okay, kalau tak harga asal ni campur-campur semua RM744, RM599 sahaja untuk join sesi ni. Kalau kat luar ni dah berpuluh-puluh ribu lah. Ada yang kata, tu berapa banyak dah join kelas? Saya dah RM10,000. Saya kata, RM10,000 spend, boleh dapat benda sama dengan harga RM599. Okay, macam lifelong learning dah. Okay, itu sajalah untuk kelas. Okay, sambung. Tengok. Dia kalau iklan sikit, bukan iklan lah, cerita sikit pasal kelas premium, dia drop sikit viewer tu. Alright. Anyway, saya ada satu slide tambahan. Saya nak explain sikit pasal share buyback. Hari ni panjang sikit, saya pun tak tahu. Tapi yalah, kalau siapa yang stay dapat yang dah hilang ni, delete je video ni lepas ni. Okay, saya ada satu ni tau. Kadang-kadang ada mood macam contohnya, tiba-tiba macam orang macam tak ramai lah hari ni. Saya tak nak share lah video ni public. Jadi ni boleh jadi kita delete video anytime. Kita dah buat dah benda tu selama ni. Untuk ada setengah sesi. Lepas tu semua, macam mana nak tengok, fan tengok. Siapa suruh tak join live Okay. Soalan seterusnya. Okay.
Okay, so FOMO tadi, jangan beli FOMO tu je lah. Adakah FOMO sesuai untuk tadi? Tak, FOMO, semua tak FOMO ni tak sesuai untuk semua benda. Bukannya untuk benda ni je, untuk semua benda. FOMO okay, saya explain satu lagi Fear of missing out paling teruk sekali ialah FOMO nak beli kelas. Kan? FOMO nak beli kelas. Bukan kelas saham je, semua benda lah dalam hidup ni. Saya ada satu rule dalam hidup saya, satu rule. Kalau orang tu suruh decide sekarang, saya takkan decide sekarang. Okay? Macam contohnya orang tu, kalau hari ni saja, ni bukan saya nak cakap pasal kelas kelas saham semua benda. Ada kata, tuan-tuan, kalau kami ada promo hari ni sahaja ni, kalau macam ni, hari ni sahaja, kalau tuan bayar sistem air ni contohnya dan sebagainya, boleh dapat harga ni. Oh, kalau telco ni hari ni saja, saya kata, okay, kalau macam tu memang saya akan balik dulu. Kalau hari ni saja, confirm saya tak ambil. Okay? Sebab apa? Itu ialah FOMO juga. Orang trigger FOMO. Sebab tu dalam saham, dia trigger, harga naik, dia trigger FOMO. Kalau saya nak bayar kelas, dia trigger FOMO. Oh, kalau hari ni je harga macam ni. Dekat Isam kita tak pernah buat macam tu. Okay? Tak pernah buat. Kalau hari ni sahaja premium macam ni, tak ada. Okay? Tak ada. Dan kalau ada benda tu saya nak nasihatkan lah. Ni bukan saya nak kata pasal ni. Ni pasal semua benda dalam hidup. Jadi macam saya lah. Maknanya, ada orang kata hari ni saja, tak apa. Saya tak minat. Sebab kalau macam tu selalunya ialah just strategi saja untuk supaya kita beli benda yang kita tak nak. Okay. So itu sedikit sebanyak. Kalau benda tu kita tak boleh solve, tak payah cerita nak solve problem FOMO dan saham lah. FOMO dalam kehidupan biasa pun tak solve lagi. Okay. So kaedah tak nak masuk pucuk. Jangan bila ada macam ni, rasa ni je nak beli. Rasa macam ni je nak beli. Itu FOMO lah. Okay. Alright. Bagaimana cara untuk detect volume besar masuk counter? Ini saya dah bincang tadi. Cuma ada satu lagi lah. Nanti tambahan. Tak apalah, saya rasa tak perlu explain kali ni. Mungkin pada masa akan datang. Sebab kalau nak detect volume besar masuk counter. Okay, mungkin kalau tadi, kalau nak tengok volume, kita boleh tengok pada overall picture lah. Kan? Volume kita boleh tengok bawah ni lah. Okay. Tapi kalau nak tengok volume pada keadaan semasa sahaja. Sebenarnya kita ada. Tapi ni beta mode lah. Yang kita plan nak launch secara official ni sebenarnya 2021 kan. Kita tengah try percepatkan lagi proses dia dia ada satu, kalau siapa premium member, okey, kalau dia pergi ke profile dia, ada satu ni intraday stream nama dia, intraday stream. Okey, siapa premium member, dia boleh tekan intraday stream ni. Okey, cuma ni satu je yang ni kita nak ubah juga nanti. Dia kena masukkan dulu modal. Saya dah bagi tahu dah tim saya ni kena buang ni, tak buang-buang lagi Okey. Dia macam ni, intraday stream ni, dia akan detect volume besar masuk. Kalau volume besar masuk, okay, dia akan keluar dekat stream ni. Sekarang ni cuti. Hari ni cuti. Dia tak keluar apa. Okay, bila tak cuti, dia akan keluar kat sini. MMSV ke, Mitra ke, Top Glove ke, dia akan keluar kat sini dan dia akan jadi watchlist potential untuk intraday. Okay. Jadi kalau nak dapat yang ni pun sama. Ini ialah premium member sahaja. Okay. Alright. Ada testimoni dekat dalam komen. Saya ucap terima kasih lah kepada mereka yang support. Aisyah makin lama makin murah tu yang pelik tu. Kan? Tu yang pelik tu. Okay, tak apa. Saya tak delete hari ni video, jangan risau. Okay. So ini dia akan detect. Apa hal pun nanti, kalau belum premium, dapat premium dulu. Kalau dah premium, boleh tengok yang ni. Boleh pergi ke profile. Okay, tengok dekat intraday stream. Oh, kalau kita ada rule lain sikit lah untuk siapa yang buka account, sebab benda ni dia boleh jam kita punya server. Kita buka untuk yang dah trade lebih daripada 10 kali lah. Okay, untuk yang ni. Untuk yang trade, kalau yang bayar memang boleh guna terus. Tapi yang trader 10 kali tu cincai je lah. Bukan susah sangat nak trade 10 kali. Okay, continue. Oh, dah sejam 10 minit dah ini. Okey, kepentingan volume dan sektor dan apakah strategi terbaik untuk membeli menggunakan teknik di atas. Okey, first kali kepentingan volume ialah kalau kita nak short term, kita kena cari yang ada volume lah. Sebab kalau tak ada volume, macam mana kita nak tahu yang dia boleh naik dalam masa dekat. Contohnya lah, maksud tak ada volume, tiba-tiba je ada seorang dua beli. Macam mana kita nak tahu yang minat tu sebenarnya betul-betul datang. Okey, jadi perlukan volume. Contohnya, kalau contoh ni lah, macam BTST ke apa semua, kita cari saham-saham yang ada volume lah. That's why dekat screener yang short term, kita panggil price volume screener. Okay. Kita nak yang ada volume untuk short term. Tapi kalau siapa yang mid term ke apa, volume ni tak berapa penting sangat. Pasal kita nak hold lama, dan tak dia lah volume nak masuk semalam ke, esok ke hari ni. Saya kata, kalau mid term ni, kita nak masuk sebelum volume masuk. So dia different. So kepentingan volume ialah pada short term. Beli hari ni jual esok dan sebagainya. Intraday, itu perlu volume.
Kepentingan sektor pula ialah kepada sektor ni, kalau dekat iSaham, kita pergi ke sectors. List all sectors. Okay. List all sectors, kalau kita tengok dekat sektor punya page, okay, ada wooden product, furniture, cloud provider. Oh, ini short term. Kalau kita pergi ke sektor lah, ada banyak lah. Long term, mid term, short term, super short term, today apa semua ni. Bila kita tengok kepada sektor, dia selalunya, okay, saya bagi contoh lah, saya ambil yang long term. But short term ni, dia memang nak tengok sektor yang waktu tu je. Waktu, let's say kalau saya nak beli minggu depan, ataupun nak beli esok lusa ni, memang kita akan tengok yang short term lah. Cuma saya nak bagi tahu, kepentingan sektor ni yang pertama, selalunya kalau glove ni duduk kat atas, dia memang akan lama kat situ. Jadi, selagi glove tu ada kat situ, daripada awal COVID tu, sampai sekarang dia memang menguasai atas. Jadi kalau kita beli pada awal tu, kita boleh beli dengan tenang. Even sampai sekarang pun kita boleh terus monitor saham ni. Jadi kita boleh tengok sektor ni, glove, semiconductor, yang mana tak affected sangat. Bukan saya tak affected, sebenarnya benefit pun siap daripada COVID semua ni. Okay. And then kita boleh tengok kat bawah sikit software, of course there's one lagilah benefit. Dan lately yang macam nak up sikit ialah macam wooden product kan, kayu-kayan dan sebagainya. And kita boleh tengok lagi kat sini. Kan? Banyak lagi chemical product sebagainya. Okey, long term ni dia akan keluar je lah semua. Jadi kita mungkin pening sikit. Kalau kita nak yang fokus, macam contohnya kalau saya nak hold berapa bulan ke apa, kita tengok yang mid term lah. Selalu saya recommend mid term. Dan kalau kita nak tengok yang esok lusa, dan apa kepentingan dia? Sebab sektor ni dia adalah satu momentum yang agak lama. Sebab industri ni dia akan ikut kepada contoh kat Malaysia ni nak announce budget. Nak announce budget. So bila nak announce budget, ni kita dah research ni, cuma saya tak boleh nak bentang hari ni. Satu ialah sebab tak sempat masa. Yang kedua pun kita ada sesi eksklusif untuk bentangkan benda-benda macam ni, iaitu sesi dipanggil e-learning atau FA Advance. Okay, yang saya tunjuk tadi kat sini. Yang ni. Dalam apa nama, dah tutup dah pun. Nanti boleh, basically dalam sesi FA Advance. Tak apa. So dia dalam sesi FA Advance ataupun ni e-learning, online fundamental analysis. Okay. Sektor. Okay, contohnya budget. And then let's say Malaysia meletakkan budget pada infrastruktur. Ataupun dalam bahasa lain, construction. Okay. So, dia mungkin sebelum ni kita dah lama slow construction. Maksudnya kita dah lama tak pump duit kat situ. Tiba-tiba dalam budget ni kata, okay, kita betul-betul nak hidupkan balik construction. Okay. We want to build sekian. Okay. So, the mode of construction, dia akan jadi lama. Dan selalunya kalau betul bajet tu akan merangkumi construction, okay, daripada sekarang lagi harga dah naik. And itulah kajian kita, yang mana kita nak try untuk aim lah benda-benda yang ada potensial nak naik dalam masa terdekat. So boleh tengok dekat sini. Construction property kat setakat ni tak kuat lagi lah, tapi kita boleh tengok highway dah start kat atas, and then barang-barang apparel, barang-barang apa kata, consumer good, orang dah start membeli barang-barang ni. So kita boleh tengok kat sini. Dekat sini kita boleh tengok untuk kita dapatkan what is the sector yang kuat. Jadi untuk saya sector is very 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 important. Okay. Untuk saya, cuma kalau kita nak beli hari ni jual esok tak perlu sangat lah. Kan? Sektor mana yang tengah kuat balun je kan. Cuma kalau kita nak hold sedikit macam kita nak ni, dapat waktu software tu pun dia waktu dia naik agak lama. Okay. Alright, saya rasa itu saja untuk yang ni. Okay, bonusnya, yang ini adalah bonusnya saya nak cerita feature yang kita bakal keluarkan kat iSaham. Dalam masa yang sangat terdekat, saya rasa sedekat sama ada minggu ni atau minggu depan. Okay. Ialah kita nak masukkan feature share buyback lah. Mungkin yang ni boleh masuk dalam topik iSaham Live next kalau nak dibincang panjang sikit daripada hari ni. Okay. Share buyback ialah apabila syarikat tu sendiri dia beli balik saham dia sendiri. Okay. Maknanya dia, contohlah Top Glove yang baru-baru ni, bila harga dia drop ke apa semua, Top Glove sendiri dia buyback, dia beli balik share dia daripada open market, daripada public lah. Maknanya daripada public tu dia berkurang. Dia benda ni very complicated kalau nak bincang, because dia akan jadi treasury share lepas tu, sebab kita pelik siapa yang own lepas ni. Dia just kecilkan jumlah saham dia buyback. Okay. And dia show satu positive side lah of the story. Dia ada negatif juga, iaitu negatif dia company ada duit, ada banyak lagi benda boleh buat kan. Tapi dia decide untuk share buyback. Okay. Selalunya ialah sebab company tu sendiri dia yakin dengan syarikat dia. Okay. Dia yakin dengan contohnya kalau kita tengok Top Glove Supermax. Okay, dia yakin dengan syarikat dia.
Okay, Top Glove Supermax dia yakin. Jadi dia beli balik share dia. Okay. At the price lah, hari tu punya price lah. Okay. Cuma the negative side ialah apabila dia beli balik share dia, okay, dia macam seolah-olah dia kalau dia ada duit dia boleh guna untuk benda lain kan. Tapi dia guna untuk share buyback. So dia ada negative side ialah dia tak utilize duit dia ke arah bisnes, dia utilize dia beli balik share dia. Tapi kelebihan dia yakinlah dengan saham dia sendiri, maknanya ada satu hint lah kat situ yang mana dia merupakan harga dia agak murah berbanding dengan harga sebenar. Yang mana maknanya kat sini kita boleh kata syarikat tu mungkin tak ada masalah apa-apa. Kan? Kalau saya beli balik saham saya, maknanya saya at least yakin yang syarikat saya ni tak teruk lah. Kan? Itu that's a good point. So apa yang kita boleh kalau katakan kita nak ni nanti selepas ni benda ni akan dibentukkan dalam screener. Okey, dibentukkan di dalam screener saham. Okey, macam ni sebentar ada orang dia nak letak butang-butang angry, jadi saya rasa kita pause jap untuk kita nak tengok, nak sebut nama dia. Alright, sebentar Okey. Sebab dia kalau katakan siapa yang tertekan, okay, dia kena tukar. Kalau tak, lepas ni kita akan remove lah daripada group ni. Dan dia mengganggu flow. Dia mengganggu flow kita. Sebab ada orang dia tekan 2 kali. Jadi saya kenalah take action dengan cepat lah sebelum penularan ni. Dan mungkin kita discuss pasal share buyback ni pada minggu akan datang lah. Minggu akan datang. Just saya nak bagi tahu yang future ni akan berlangsung, okay, pada minggu ni atau minggu depan, okay, di mana dah boleh guna. Okay, ada 3 orang yang mungkin akan di remove daripada group selepas ini kalau tak tukar, iaitu Muhammad Fas, PHAS, Noriza Abdul Hamid dan Rafidah Abdul Razak. Okay, Rafidah Abdul Razak, Noriza Abdul Hamid, Muhammad Fas. Memang ramai yang mungkin tertekan. Cuma kalau katakan sesiapa yang tertekan, sila tukar. Kalau anda tak tukar, anda tak like 5 post dan sebagainya, okay, mungkin kita akan remove terus dalam blog, tak ada warning. Tapi kalau ni kita akan warning. Dan okay, so share buyback ni saya pun sebab terganggu sekarang ni. Jadi kita tu je lah untuk yang saya explain pada hari ni. So feature ni akan dikeluarkan pada hari ni, pada minggu ni dan minggu depan. Okay, pada minggu ni dan minggu depan, insyaAllah kita akan release lah feature ni. Banyak lagi nak explain tapi terganggu tadi. Okay, so itu saja sedikit sebanyak berkaitan dengan iSaham Support. Okay, sila hubungi kalau sesiapa yang ada sebarang persoalan, okay, berkaitan dengan apa-apa yang saya tengah beritahu sekarang. Ada orang dicuba PM dekat Facebook. Tolong jangan buat benda tu. Sila hubungi terus iSaham Support. Okay, isaham.my/support. Okay, boleh tengok situ ataupun PM je Facebook page ni. Diorang akan redirect lah kepada yang sepatutnya. Cuma satu je, iSaham Support kita akan reply pada hari bekerja. Jadi kalau sesiapa yang mesej hari ni, kita akan reply esok. Sesiapa yang reply esok, sebelum pukul 4 petang, kita akan reply hari yang sama. Okay? Jadi kalau siapa yang reply mesej malam ke apa, ada kata tak ada orang reply. Sebab kita bukannya nak setiap masa reply dan sebagainya. Elakkan mesej je, setiap minit tu mesej ada update apa. Jadi kita diguna konsep beratur. Jadi siapa yang dia keep spamming tu, dia akan masuk last lah. Mungkin last kali silap esok baru reply. Okay. Queue dia akan pergi belakang. Satu lagi untuk bagi respon servis yang terbaik untuk semua. Okay. Untuk bagi servis dan respon yang lebih cepat semua, iSaham Support kita tak terima sebarang panggilan. Anyway, saya pun terganggu tadi sebab phone kita bawa balik waktu cuti. Sebab ada orang dia call banyak kali. Okay. First kali bila kita call support, sebenarnya kita ambil hak orang lain. Orang lain kita patut reply orang lain dulu. And then orang tu dia nak dulu. Tak sabar dan sebagainya. Okay. Jadi kat situ kalau boleh jangan call, okay, message je. Okay, message je. Kalau nak call, kita dah tengah dalam planning untuk buat schedule. Kalau ada orang tu nak receive call, so dia boleh schedule. Let's say, okay, saya nak dapatkan call daripada iSaham esok. Tapi tak boleh hari ni lah sebab dia kena masuk ni, mana kita reply semua. Dah habis mungkin esok pagi dia boleh schedule untuk esok pagi. Itu kita tengah on the way lah untuk buat. Sekiranya tuan-tuan puan-puan ada soalan berkaitan saham, kita ada group untuk discuss. Ini support group pun kita ada. iSaham X dan juga iSaham.
starter. Satu lagi ni kalau sesiapa yang baru nak buka akaun CDS ataupun yang dah baru siap. Okay. Sila take note that deposit hanya boleh dilakukan daripada akaun sendiri. Ni semua broker pun sama. Okay. Jangan deposit daripada akaun isteri, jangan deposit daripada akaun suami, jangan deposit daripada akaun enterprise ke apa semua. Saham ni dia very control. Kita boleh deposit akaun kita saja, kita boleh withdraw ke akaun kita saja. Okay. Ada step dia, iSaham.mas ada deposit tapi tak apa. Yang tu bila akaun siap boleh settle akaun sendiri dan tak perlu nak bagi tahu reminder lepas deposit. Zaman sekarang dah advance, tak perlu nak inform pun reminder, oh saya dah deposit. Follow je instruction. Lepas dah deposit, masukkan receipt ataupun guna FPX je, dia direct. Okay. Alright, langkah dia saya boleh letak di ruang komen. iSaham.mas dah deposit. Saya beritahu awal ni sebab apa? Sebab nanti bila ramai yang akaun akan siap, orang akan pening dekat bab ni. Lepas tu kalau siapa yang masuk guna akaun orang lain, nanti duit dia boleh hanging seminggu 2 minggu tak dapat balik duit dia. Kena tunggu 2 minggu baru boleh dapat refund. Ya, ada yang deposit RM20,000, tunggu 2 minggu baru dapat RM20,000. Jadi jangan deposit pada akaun orang lain. Satu lagi ialah nanti kalau ditanya trading pin trading pin ni sama je dengan password. Okay, so tu tak ada yang saya tak ada trading pin ialah password. Dan sebarang persoalan boleh hubungi terus iSaham support. Ada yang cuba hubungi saya. Okay. Actually yang tu pun dia akan mengganggu flow company lah untuk kita terus bagi servis yang terbaik kepada klien. Contact je apa-apa isu, contact iSaham support. Okay, tak perlu contact saya. Ada kadang-kadang dia call broker dia kata broker kata contact reminder. Okay. Tapi kadang-kadang isu simple je. Contact iSaham support akan bantu. Kita ada banyak iSaham support, kita beramai orang untuk bantu anda semua. Okey, saya rasa itu sahaja untuk hari ni. Okey. Sikit last. Ini yang tadi saya sambung sikit lah. Okey. Tak, sebenarnya ramai orang yang angry ni dia tertekan. Cuma diganggu flow je lah. Okey. So dekat sini, yang ni ialah yang latest lah, yang September punya. Okay, kalau siapa yang tengok watchlist dia, ini ialah dia punya watchlist. Kalau tanya saya apa favourite je, sekarang ni kayu kayan ni dia ada sentimen je. Walaupun sebenarnya dari segi benefit sebenarnya mungkin tak benefit sangat pun. Tapi dia ada sentimen. Jadi yang paling menarik sekarang ni Hivia lah kalau mengikut kaedah ni. Boleh tengok Hivia, ada share buyback kat situ. Yang lain-lain kalau tanya saya, yang saya memang betul-betul nampak fokus, actually saya dah tekan beli juga. Okay. Ialah MMSV lah. MMSV ni sebenarnya company dia kalau ikutkan okey, tak ada masalah. Bidang yang dia ambil pun ialah semiconductor yang okey. Okay, maknanya dalam bidang yang sama dengan yang lain-lain yang dah run. Cuma dia belum run. Okay, dia belum run lagi. So kalau kita tengok kat sini, contohnya MMSV kan. Okay. Alright. So kalau kita tengok pada harga saham dia naik turun, lepas ni naik, ini panic punya turun. Okay, tapi dia masih kekal dekat paras support dia lah. So maybe this one can boleh watch jugalah. Cuma kalau nak beli ketat tu kena in detail lah, menggunakan strategi masing-masing lah. Okay, so tapi saya nak beritahu lah, maknanya kita boleh gunakan yang ni juga untuk dapatkan idea kita saham-saham apa yang orang kata dia ada buat share buyback positif lah. Okay. So Hivia kalau kayu kayan, kalau yang lain-lain macam contohnya nak tengok produk pembinaan, macam Johor-tin ada, Mitra kan, Mitra yang dia atas ni yang lepas buyback belum naik sangat. Yang bawah ni semua dah naik. Macam Supermax dengan Top Glove ni, dia buat buyback naik. Dia buat buyback naik. Rubberex pun sama. Rubberex, Top Glove, Supermax dia buat buyback, lepas tu boom, harga naik melampau-lampau. Yang bawah ni yang dah naik, lepas buyback tu dah naik. Yang atas ni yang belum. Okay, so boleh tengok. Kalau macam contoh even MyEG MyEG pun boleh tengok. MyEG okay, tengok MyEG dari segi trend, okay, kita kata yang pelabur besar atau Jerung tu okay, masih ada dari segi positif, masih positif. Dia masih di level penentuan tapi dekat support. Okey lah kan. Kata apa, buy before dia terbang. Cuma MyEG ni pernah ada sejarah lah kalau pilihan-pilihan raya ni kan, ni dia lepas pilihan raya dia drop macam ni. Ni lah sebab tu lah saya rasa mungkin orang kata takut ni kan pilihan raya jadi lagi ke apa kan. Okay. But in general MyEG the business is quite straightforward, simple and memang growing lah kan, dari satu perspektif. Jadi boleh kalau katakan nak continue untuk monitor ke apa semua kan, boleh dijadikan. Jadi this is one watch yang kita akan jadikan screener dalam dekat, dan kita akan ada juga kat atas ni. Kalau ada buyback kita akan letak kat atas ni, buyback, share buyback. Okay. Alright. Adakah feature ni premium? Okay.
Of course lah, I mean kalau benda yang bagus, kenapa kita tak premium kan? Apa kita akan fikirkan untuk premiumkan atau tidak. I mean, kadang-kadang kita release je dulu, nantilah kita decide nak premiumkan ataupun tidak. Okey, cuma boleh standby lah kalau siapa nak guna feature-feature yang Aizam ada ni, dah boleh join premium secepat mungkin lah. Sebab apa akan makan masa juga kalau buka akaun CDS dan sebagainya. Okey, terima kasih banyak-banyak. Untuk semua yang join pada hari ni, share bye-bye ni akan jadi screener lah. Yang saya tunjuk ni preview. Sebab tu saya nak tunjuk preview lah. Maknanya saya nak tunjuk ni yang latest. Kita dah boleh dapatkan data yang latest. Okay. And then kita akan buat screener untuk benda ni. Satu lagi ialah director punya buying. Director buying ni banyak agak kalau nak story ni. 1.5 jam dah hari ni. Ni macam orang kata gantilah. Dah berapa minggu tak buat. Kita bagi lama sikit lah kali ni. Bonus. Okay. Terima kasih banyak semua yang join kita pada hari ini. Okay. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada sesi akan datang. Harapnya kita buat next week. Cuma kalau katakan busy ke apa semua, mungkin kita tengoklah macam mana. Dan ada lagi satu Q&A yang dibuat. Ini Q&A kat sini mungkin agak intermediate. Kalau siapa yang nak Q&A yang lebih basic, okay, boleh join sesi webinar Asas iSaham. Webinar Asas iSaham percuma. Percuma. Boleh pergi ke Facebook page iSaham. Kita ada post tu setiap minggu kita post. Sebab kita ada setiap minggu. Setakat ni. Okay. Join yang group yang tu sebab kita ada buat bonus setiap minggu. Q&A dekat situ sahaja. Okay. Dekat situ saja kita buat bonus. Yang tu tak ada recording. Okay. Yang tu tak ada recording. So yang tu ialah asas. So join. Dia kata saya dah pro. Tak apa, tak ada masalah. Nak join pun tak ada masalah. Okay. Alright. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Ada yang kata premium discount. Premium discount code tak ada. Hari ni kita ada buat premium discount code. Okay. Belanja dulu. Premium kan. Ada yang tanya pasal point tadi. Kalau siapa yang nak, sebenarnya kita ada. Kalau siapa nak try seminggu, okay, boleh pergi ke isaham.my, boleh collect point. Okay, isaham.my/redeem. Okay, collect point. Lepas dah collect point, saya nak letak link je. Point ni boleh guna untuk premium seminggu. Dah ramai dah redeem premium seminggu ni. Dan cara nak dapat 19 point je. 19 point ni. Okay, macam mana nak dapat point ni? 19 point ni, pergi kat Facebook page iSaham, tekan like kan, ataupun komen positif ke apa semua. Okay. Nanti dah ada 19 post ke apa semua, cukup lah point. Kan? Dan kita post pun regularly, kita ada post kelas, kita ada post post baru, Warren Buffett punya topik, kita upcoming kita nak post haiwan dalam saham kan, macam-macam topik lah yang kita nak keluarkan. Okay, tekan like, tekan komen kan. Baca lah dulu kan. Matlamat dia nak suruh baca kan. Cuma dalam masa yang sama tekan like, tekan komen. Collect dapatlah premium secara boleh redeem percuma. Premium seminggu dah boleh try pakai. Okay. Kejap je ni kan. Nak tak nak je. Ada yang siap collect. Redeem t-shirt kan. Pun boleh. Okay. Ada yang mungkin nak redeem yang kalau ni kredit ni kena lepas kita ada benda lain lah. Macam kita ada buat pertandingan trade and win kat sini. Promotion je kat saham ni. Kalau pergi bawah sekali promotion, kita ada trade and win. Siapa yang trade boleh dapat ni. Setiap minggu ada RM500, RM1000 kan. Dapat bolehlah redeem macam-macam Yang baru kita akan masukkan ialah Apple Watch 6 Apple Watch 6 kita akan masukkan kat sini dan juga iPad Air. Saja baru announce tadi Okey. Itu saja. Post kat Twitter iSaham Alright. Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang. Alright. Assalamualaikum.